Yang keenam, penyembelihan kepada yang lain, seperti menyebut yang lain daripada nama Allah ketika penyembelihannya. Firman Allah Ta'ala, "Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah." Surah Al-Maidah ayat 3. Artinya, diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan yang disembelih atas nama lain daripada Allah. Sembelihan dengan tujuan syirik haram dimakan. Termasuklah menyembelih untuk bersemoh yang disebut di atas. Biasanya setelah zaman kedatangan Islam, dipanggil Tok Lebah, Tok Imam, pergi tolong sembelih. Tok Imam yang tak reti pergi sembelih. Sembelihan itu tidak sah, di mana dagingnya adalah bangkai. Allah Ta'ala memasukkan sama tarah dengan daging babi, dengan bangkai yang diharamkan oleh Allah. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Apa yang disembelih, yang ditahlilkan dengan tujuan yang lain daripada Allah, apalagi disebut dengan nama lain daripada Allah, ataupun disebut nama Allah tapi tujuannya untuk memuja, batal dua kalimah syahadahnya, batal sebutan nama Allahnya, mempermain-mainkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, atau di tempat yang menjadi kelaziman padanya tujuan syirik, atau disembelih di tempat yang dikenali tempat itu orang sembelih untuk syirik, sama ada di kubur ataupun di mana-mana. Sembelihannya itu syirik, seperti yang dijelaskan oleh hadis an Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu qala, nadara rajulun an yanhara ibilan bi buwanah fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad qalu la qala fahal kana fiha 'idun min a'yadihim qalu la فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي نذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه Abu Daud على شرطها. Artinya, dari Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu, katanya, ada seorang yang bernazar menyembelih unta di satu tempat bernama Buanah. Lalu dia bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah padanya berhala yang disembah? Mereka menjawab, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, adakah padanya perayaan mereka? Mereka menjawab, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah nazarmu, sesungguhnya tidak harus menunaikan nazar yang maksiat dan barang yang tidak menjadi milik. Hadis ini menerangkan bahawa menyembelih dengan tujuan syirik, menyembelih binatang di tempat pemujaan, menyembelih binatang di tempat yang dikenali orang berpesta di situ untuk melakukan upacara jahiliah, maka diharamkan. Tak boleh menazar. Nazar itu tidak sah. Nazar yang haram. Nazar kepada yang haram adalah haram. Di sana ada hukum nazar. Kalau nazar yang tepat, nyatanya tidak haram, boleh menazar di situ. Rasulullah kata sembelihlah kalau di situ tidak ada tempat pemujaan. Bahkan dalam hukum nazar, sekiranya perkara yang baik, kita tunaikan perkara yang baik. Ambil perkara yang baik. Seorang yang bernazar sebagai satu contoh, dia bernazar kalau dia baik sakit nak cerai isteri dia, macam mana? Jadi cerai ke tidak? Yang lebih baik tidak cerai, maka dia tidak menceraikan isterinya, dan dia bayar kafarah. Bayar kafarah, iaitulah
memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, ataupun puasa 3 hari. Para ulama mengatakan termasuk mereka yang mentaklikkan mengikut Syekh Mahmud Shaltut dan Syekh Yusuf Al-Qaradawi, bapa ulama yang terkenal, orang yang mentaklik menceraikan isterinya. Ada ulama mengatakan sekiranya isteri dia tak ada salah apa-apa, dia taklik dan dia menjaga keluarga dia lebih baik, Syekh Mahmud Shaltut kata dia langgar begitu saja. Dia buat lebih baik dia tidak menceraikan isterinya, batalkan apa yang ditaklik. Setengah ulama mengatakan bayar kafarah, macam kafarah sumpah juga. Itu dia. Disebut dalam hadis, disebut dalam asar, ada seorang perempuan bernazar nak semayang di Baitul Maqdis. Dia duduk Madinah, kalau baik sakit nak semayang di Baitul Maqdis. Lalu dia bertemu dengan salah seorang isteri Nabi SAW, Ummu Salamah, kalau tak dia ingat. Lalu isteri Nabi kata, mu semayang di Masjid Madinah, jangan pergi ke Baitul Maqdis. Kerana disebut dalam hadis, semayang di Masjid Mekah menyamai 100,000 semayang masjid lain. Semayang Masjid Nabi menyamai 1,000 semayang di masjid lain. Semayang Masjid Aqsa menyamai 500 semayang di masjid lain. Tidakkah semayang di Masjid Madinah menyamai 1,000, bukan 500 macam Masjid Aqsa? Maka tunaikan nazar yang lebih baik, buat yang lebih baik daripada nazar. Umpamanya kita bersumpah tak berbaik dengan seseorang kerana nak marah sangat, di mana berbalah adalah tak baik, maka tak boleh tunai sumpah itu. Tak boleh sumpah yang haram, tidak boleh langgar sumpah itu. Kalau berasa ragu, bayar kafarah. Bayar kafarah. Itulah yang berkait dengan hukum nazar dan sumpah. Bahkan sebarang anggapan dan kepercayaan adanya sesuatu yang setara dan setanding dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ditujukan kepadanya doa permohonan, cara ibadat, ditakuti balak bencana, dijamin mendapat manfaat, itu semua dianggap syirik besar, merosakkan akidah, dan syirik seperti itu dijanji dengan neraka. Di mana melakukan upacara, pesta, ibadat, melakukan sesuatu untuk mendapat manfaat dan menolak mudarat dengan pemujaan kepada yang lain daripada Allah adalah dinamakan syirik, hendaklah dijauhkan. Wallahu a'lam.